Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Iman bin Rosdi. Pada hari ini saya dan rakan saya Adam Hidayat bin Syari akan menganalisis sebuah esei yang mempunyai beberapa kesalahan dalam melakukan penulisan akademik. Jadi kita akan tengok beberapa kesalahan yang ada. Sebelum itu kita akan tengok dulu definisi penulisan akademik menurut tokoh. Kita tengok penulisan akademik menurut Zamri Mahmud tahun 2022. Penulisan akademik merupakan satu bentuk penulisan formal untuk mempersembahkan sesuatu idea, konsep dan kajian yang melibatkan seseorang penulis itu merujuk kepada sumber yang berautoriti. Selain itu, menurut Day pada tahun 1979, penulisan akademik merupakan salah satu cara penilaian untuk menilai prestasi pelajar untuk menguji kefahaman serta kemahiran pelajar di institut pengajian tinggi. Kita akan tengok contoh kesalahan dalam melakukan penulisan akademik. Tanda merah itu merupakan kesalahan, dan kesalahan yang pertama iaitu sedasar wasa. Perkataan sedasar wasa menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan sedasar wasa tidak sama sekali wujud. Maka ejaan yang betul menurut Dewan Bahasa dan Pustaka adalah dasawarsa. DASAWARSA. Contoh ayat dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia. Selain itu, tanda koma juga perlu diletakkan selepas perkataan dasawarsa ini. Baik, kita akan tengok kesalahan yang kedua, iaitu perkataan dek kerana. Perkataan dek kerana tidak menepati ciri-ciri penulisan akademik kerana menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dek sudah bermaksud kerana. Frasa dek kerana itu tidak gramatis penggunaannya jika disambungkan juga perkataan itu. Oleh itu, penulis hanya mempunyai dua pilihan sahaja, sama ada ingin menggunakan perkataan dek ataupun kerana. Disebabkan kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama dan tidak gramatis sesuatu ayat itu apabila disatukan antara perkataan dek dengan kerana. Baiklah, kesalahan yang seterusnya kita akan baca dulu. Kesalahan yang ditandakan merah. Tanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara bukan sahaja bergantung kepada pemimpin dan anggota keselamatan seperti tentera dan pegawai polis sahaja. Sebaliknya, rakyat adalah tunjang yang akan memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik dan aman. Penggunaan sebaliknya tidak dapat memenuhi aplikasi penanda wacana dalam menghubungkan dua huraian dalam satu ayat. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan tersebut dapat mengelirukan pembaca seolah-olah hanya rakyat sahaja yang memikul tanggungjawab negara. Antara ayat yang sesuai iaitu malah rakyat juga adalah tunjang yang akan memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik dan aman. Kita akan tengok kesalahan yang seterusnya. Kemampuan negara dalam mengekalkan nilai teras negara sebagai contoh di Malaysia di mana masyarakat hidup berbilang kaum, agama dan bangsa. Pada ayat ini, penulis tidak mengaplikasikan penanda wacana dengan betul dan hal ini membuatkan pembaca membaca ayat di atas secara tidak teratur dan sistematik. Untuk menampakkan penulisan di atas lebih kepada penulisan akademik, maka penulis perlu menukarkan ayat di atas kepada keselamatan dapat dijaga apabila sesebuah negara mampu mengekalkan nilai teras negara. Sebagai contoh, Malaysia masih aman damai walaupun masyarakat hidup berbilang kaum, agama dan bangsa. Dengan menggunakan ayat sebegini, maka penulis telah memenuhi aplikasian penanda wacana dalam sebuah penulisan. Seterusnya, mari kita lihat kesalahan penulis pada ayat yang berikut. Mari kita senaraikan peranan sebagai seorang rakyat yang cinta akan negara bagi menjaga keselamatan tanah air ini. Okey, kesalahan yang kita dapat lihat ialah si penulis menggunakan perkataan kita bagi menggantikan dirinya. Dalam penulisan akademik, seseorang tidak perlu menulis sesuatu ayat yang menunjukkan kata ganti pada dirinya. Sebaliknya, untuk menampakkan sesuatu penulisan itu lebih bersifat akademik ataupun berilmiah, maka seseorang penulis tersebut perlu menggunakan ayat seperti terdapat pelbagai peranan yang boleh diaplikasikan oleh rakyat untuk menjaga keselamatan negara serta tanah air yang tercinta. Okey. Baiklah, mari kita lihat pada perenggan yang seterusnya.
Dalam perenggan ini kita dapat lihat begitu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Oleh itu, mari kita mendalami secara lebih mendalam apa kesalahan yang telah dilakukan oleh penulis. Okey, dalam ayat ini, ayatnya berbunyi, peranan utama rakyat dalam memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik adalah dengan menjaga keselamatan kawasan berdekatan masing-masing, seperti kawasan perumahan dan perkampungan. Okey, pada ayat di atas, perkataan berdekatan tidak perlu ditulis. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas perkataan berdekatan itu telah ada perkataan masing-masing. Masing-masing itu menunjukkan kepada uh, hal yang berada berdekatan dengan seseorang individu tersebut. Oleh itu, ayat di atas boleh dijadikan dua ayat sama ada peranan utama rakyat dalam memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik adalah dengan menjaga keselamatan kawasan masing-masing seperti kawasan perumahan dan perkampungan. Ataupun peranan utama rakyat dalam memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik adalah dengan menjaga keselamatan kawasan berdekatan seperti kawasan perumahan dan kawasan perkampungan. Baiklah, kita lihat pada ayat yang seterusnya. Rukun tetangga merupakan inisiatif bagi penduduk atau rakyat bekerjasama dengan jiran tetangga untuk memastikan keselamatan masing-masing. Pada ayat ini, kesalahan pertama yang kita dapat lihat ialah penulis tidak mengemukakan sumber yang asli dan berkemungkinan si penulis mereka-reka definisi rukun tetangga. Selain itu, pada kesalahan yang kedua ialah terdapat beberapa kesalahan ejaan pada perkataan inisiatif atau yang betulnya ialah inisiatif dan perkataan jiran atau yang betulnya adalah jiran. Okey, bagi mengemukakan sumber-sumber yang asli dan relevan ialah penulis boleh mengambil sumber seperti dari kebandalan talian, majalah, artikel serta jurnal. Sebagai contoh, menurut petikan akhbar dari Sinar Harian 17 November 2022, rukun tetangga yang ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak yang bertujuan untuk menyumbang kepada keamanan masyarakat terutamanya dan mengekalkan keselamatan di kawasan-kawasan tertentu di seluruh negara. Berikut adalah merupakan contoh daripada sumber akhbar. Dalam penulisan akademik, bagi berlainan sumber, berlainan cara penulisannya. Sebagai contoh, dalam mengambil kata-kata seorang tokoh, kita boleh buat seperti menurut sekian-sekian, kemudian kita buat kurungan dan kita letakkan tahun yang tokoh tersebut mengatakan kata begitu, lalu koma dan kemukakan apa yang telah dicakapkan oleh tokoh tersebut. Sebagai contoh, hal ini penting kerana menurut Mana Sikana 2015 menjelaskan kekuatan penulisan akademik turut tergantung pada penggunaan bahasa dan rujukan. Di sini kita dapat lihat penulis mengambil nama orang yang menjelaskan perkara tersebut dan tahunnya, kemudian ada koma. Ini adalah salah satu cara untuk menulis apa yang disampaikan oleh seseorang tokoh maupun penulis yang lain. Kita lihat pada ayat yang seterusnya. Segala info dan maklumat boleh dikongsi secara cepat dan ringkas melalui telefon pintar serta sampai kepada semua orang yang mungkin terkena kesan atau akibat daripada maklumat tersebut. Mengikut ayat di atas, penulis tidak mengaplikasikan penulisan yang teratur. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat di atas tidak selari dengan isi yang sebelumnya. Selain itu, penulis juga masih boleh meletakkan penanda wacana
pada permulaan ayat seperti supaya dan agar. Untuk menggabungkan kedua-dua ayat yang berlainan. Untuk mengaplikasikan penulisan yang teratur, maka seseorang penulis perlu mengubah ayat kepada sebagai contoh ayat yang kita boleh buat ialah supaya segala info dan maklumat dapat dikongsikan melalui telefon pintar secara cepat dan ringkas serta disampaikan oleh semua orang untuk mengetahui perkembangan semasa melalui maklumat tersebut. Berikut adalah sumber rujukan yang diambil oleh saya dan saudara Fakrul bagi siapkan tugasan yang diberikan oleh Palela. Okay. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.